Okey, kita masuk kepada taburan normal untuk hari ini. Okey, taburan normal ialah satu fungsi kebarangkalian. Okey, bagi satu kumbuli ubah rawak selanjar. Taburan adalah bersimetri dengan kebanyakan data terkumpul di bahagian tengah, iaitu berhampiran dengan min. So, kebarangkalian bagi data pula semakin berkurang apabila menjauhi min pada kedua-dua arah. Okay, untuk taburan normal, dia berbeza dengan taburan binomial. Taburan binomial, okay, graf yang kita lukis, garis dia secara menegak macam ni kan. Tegak, kita pangkas ni. So, dia tegak je kan. Lurus. Okay, dia sama juga ada kejayaan, okay, dengan kegagalan. Okay, kebarangkalian untuk satu taburan tu ialah nilainya bersamaan dengan satu. Okay. So, satu tolak P lah. Satu tolak kejayaan, so dia akan dapat kegagalan. Q ialah kegagalan. Okay. So, untuk taburan normal, graf dia berbentuk berbentuk loceng. Okay, itu dia cakap tadi. Min, okay, semakin menjauhi min, maksudnya dia semakin min tu berada dekat tengah-tengah ni. Okay, bila graf tu menurun, dia makin menjauhi ke sana kan. So, dia makin menjauhi daripada min. Okay, ni tadi dia keterang kat sini. Okay, data terkumpul di bahagian tengah. Nampak tak graf dia? Dia naik kat bahagian tengah ni dia dikumpul. Ni bahagian tengah dia terkumpul. Okay. Okay. So, bila dia menurun ke kiri dan ke kanan, dia semakin menjauhi daripada min. Okay. Data pula semakin berkurang apabila menjauhi min pada kedua-dua arah. Okay. Nampak dia jauh. Min dia dekat tengah-tengah tu. Okay. Okay. So, graf dia bentuk simetri. Tu dia ada perbahagi tu. Min tu tengah-tengah lah. Dia punya garis simetri dia. Okay, bentuk dia. Bentuk loceng. Okay, bahagian kiri dan kanan bila kita bahagikan, dia sama saiz. Dan untuk satu graf loceng ni, nilainya ialah sama dengan nilai satu. Keseluruhan. Okay, kalau kita bagi dua, so sini sebelah sini 0.5, sebelah kanan 0.5. So nilai dia kita tambahkan dapat nilai 1. So untuk taburan normal, okay, kalau binomial, kita tulis, kalau binomial lah kan, kita akan tulis B, kan, Bob nak pizza kan. Okay. N ialah bilangan sampel, P ialah bilangan ataupun probability kebarangkalian bagi yang berjaya. Okay. Tapi untuk taburan normal, okay, kita guna simbol X, okay, normal, N. So, simbol apa tu? Itu simbol min. Okay, so dia akan jadi N, okay, min. Dia pakai simbol Kuasa 2, simbol tu. Mu kuasa 2 tu apa? Itu ialah variance. Okay. So mean dengan variance kalau untuk taburan normal. Okay. So untuk taburan normal, so kita pakai mean dengan variance. Okay. So, okay, lengkung graf berbentuk loceng. Okay. Tadi saya cakap kan, dia bersimetri. Okay. Pada garis tegak, tengah tu ialah mean. Okay. Kiri dan kanan mesti sama saiz. Okay, min membahagikan luas rantau di bawah graf kepada dua bahagian yang sama. Okay, kedua-dua hujung melanjut secara tidak terhingga tanpa menyentuh. Maksudnya bila kita loceng ni, ni nampak ni kan? Kita panjangkan dia, sampai sini. So dia akan terus je tanpa sentuh paksi X. Paksi X kat bawah ni. Dia tak akan sentuh kalau kita panjangkan. Okay, dia macam graf tangent. Dia ada infinity kat situ. Okay. So jumlah luas di bawah graf, okay, bersamaan dengan jumlah kebarangkalian, iaitu untuk semua kesudahan ialah 1 unit. Macam saya bagi tahu tadi lah. So untuk graf loceng ni, nilai kebarangkaliannya ialah keseluruhan 1. Okay.
So next perubahan bentuk dan kedudukan graf taburan normal. So bentuk graf sama je. Kalau dia kata normal, bentuk dia mesti macam ni, loceng. Okay, so yang membezakan dia kalau nilai mean tu berubah. Okay, kalau mean tu kecil, okay, untuk yang pertama tu, ni, mean nilai dia kat situ kan, mean 1 tu. So nilai dia lebih kecil. Okay, kalau nilai besar dia kat sebelah. Makin besar dia makin anjak ke kanan lah kan. So, makin kecil dia makin menghampiri kepada nilai kosong. Okay, kalau mean tu kecil atau besar, dia perubahan dia hanya bergerak ke depan atau ke belakang saja. Sama ada ke depan atau bergerak ke belakang. Okay. Perubahan untuk mean. Mean tu bergerak. Okay, tapi dia punya sisi yang piawai malah. Okay, so nilai mean semakin besar dia semakin ke kanan. Ke kanan ni nombor dia makin besar lah. Ikut paksi kan. Sini kosong, sini 1, 2, 3. Makin ke kanan dia makin besar nombor dia. Okay. Okay. So untuk yang kedua, kalau sisihan piawai. Okay, maksudnya kalau nilai dia makin besar ke atas, so sisihan piawai dia kecil. Okay, sisihan piawai ialah kecil. Okay, maksudnya lagi tinggi graf tu, puncak dia tu tinggi, maksudnya dia punya sisihan piawai dia makin kecil. Kalau yang biru ni, yang kecil ni, graf yang kedua ni, rendah kan? Rendah graf dia, sisihan piawai dia lebih besar. Bila tinggi, graf dia tinggi, sisihan piawai dia mengecil. Okay. Sebab apa? Sebab luas permukaan dia. Okay. Nampak tak? Bila dia kurus, tinggi naik ke atas kan? So, luas permukaan graf yang kat dalam tu sikit. Okay. Bila dia rendah, luas dia jadi lagi besar. Okay. Nampak perbezaan dia? Okay. Kalau mean dia berubah makin ke kanan, mean dia makin nilai besar. Graf dia bentuk sama je. Cuma anjak je ke kanan atau ke kiri. Okay. Tapi kalau untuk sisihan piawai, lagi kecil, sisihan piawai tu maksudnya graf dia makin tinggi. So kalau lagi tinggi, untuk lagi tinggi kan, so dia akan jadi makin kurus lah ke atas macam ni. So sisihan piawai dia akan jadi lagi kecil. Okay, boleh Ada dua je bentuk perubahan dia. Mean dengan sisihan piawai. So, bentuk loceng, okey, macam biasa, tengah ialah mean. Okey, bagi dua. So, itu ialah mean. Okey, nilai kiri kanan tu, okey, bila kita suruh cari luas di bawah graf, okey, yang kawasan berlorek itu ialah kawasan kebarangkalian. Okay, kawasan kebarangkalian. So, dia punya PX dia berapa? Kan? Kita guna PX je kan? Okay. Okay. So, nampak tak? Kawasan dia. P. Okay. Nilai A antara X. Okay. Maksudnya A tu berada. Okay. Bila kita guna simbol yang ini ialah maksudnya di antara nilainya berada di tengah-tengah. Antara A dengan B. Tu gitu kita simbol tu. A kurang X kurang daripada B. Okay. So nak taburan normal. So X mengambil nilai normal and so mean dan juga variance. Okay. 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 So untuk yang pertama, okay, raja di sebelah okay, menunjukkan graf bagi taburan normal yang bersimetri. So X okay, sama dengan 35. Jadi okay, yang di tengah ni ialah mean. Okay, so kita tahulah kat situ mean dia 35. So untuk yang pertama, nyatakan nilai mean. So nilai mean ialah berapa? 35. Okay, itu ialah mean. Itu semua mean. So untuk B,
So ungkapkan rantau berlorek, okay, guna tata tanda kebarangkalian. Okay, berada di antara kan. So nilai yang berlorek tu antara ni sampai sini. Yang berada tengah-tengah. So kebarangkalian dia ialah, kan, kita ambil nombor 28. So dia berada antara 28 hingga 42. Okay. Sama macam tadi ni. Ni. Berada antara. So kita ambil yang okay. Okay. Okay, yang ketiga C. Okay, jika kebarangkalian rantau berlorek ialah 0.64. Okay, keseluruhan yang berlorek, yang dalam kawasan yang berlorek ni, keseluruhan dia, nilai dia ialah 0.64. So, cari nilai X tu kurang daripada 28. Maksudnya dia nak yang ini. Kawasan yang ini. Ni kawasan yang saya lorek warna merah ni. Dia nak kawasan yang itu. Berapa dia punya kebarangkalian dia. So, yang tengah-tengah tu 0.6. Okay, so awak tengok graf ni graf loceng. Dia bersimetri. So, tengok antara jarak 35 hingga 28 tu nilai 7. Okay, so kita tengok pula 35 dengan 42. Nilai dia pun sama, 7. So kita tahu. Okay, yang ini dia simetri, sama saiz dengan yang itu. So, automatik belah sini yang 28 tu dengan 42 tu dia akan sama saiz juga. Okay, belah kanan dengan belah kiri tu sama. Okay, so kawasan tengah tu kita tahu 0.64. Okay, saya bagi tahu tadi satu graf loceng nilainya bersamaan dengan 1. So, jadi kita ambil kebarangkalian untuk X tu kalau kurang, maksudnya dia nak kawasan yang color merah ni, kurang daripada, kalau kurang daripada 28, berapa nilai dia? Okay, so kita ambil untuk satu graf loceng, nilainya ialah sama dengan 1. So, 1 kita tolak dengan yang tengah ni. Yang ni kita tak nak. Okay, tolak dengan nilai itu ialah 0.64. So, akan dapat nilai dengan sebelah sini. Kanan dengan kiri tu. Kan? Satu graf loceng ni semua sekali nilainya 1. So, tolak dengan yang tengah ni. Dapat nilai baki untuk yang color merah tu. Belah kanan dengan belah kiri. Nampak? Faham kan? Okay. So, belah kanan merah dan kiri tu nilainya sama. So, kita kena bahagi kepada 2. 2 bahagian. Okay. Sebab dia nak yang kecil yang sebelah kiri tu. Yang kanan tu dia tak nak. So, bahagi kepada 2 sebab nilai dia sama kan? 1 tolakkan dengan 0.64. Kemudian, kita bahagi dengan 2. So, dapat jawapan dia 0.18. So maksudnya sini nilai dia 0.18 untuk dalam ni. Okay, yang kecil ni, yang dalam kecil ni pun sama. Nilai dia 0.18. Itu sebab kita bagi 2. Okay, kita pergi tengok kepada contoh 15. Okay, X. Okay, kebarangkalian bagi taburan normal. So kita tahu mean dengan variance. Okay, kita label siap-siap. So, mean dia ialah 2.3. So, variance dia ialah 0.16. Okay, nyatakan mean dan sisihan piawai bagi taburan ini. Okay, so untuk mean, okay, automatik kita tahulah, nampak kat situ kan mean dia. So, mean, okay, simbol dia sama dengan, so mean kat situ automatik jawab terus ambil dia, 2.3. So, kemudian dia nak apa? Dia nak sisihan piawai. So, sisihan piawai ialah bentuk dia macam ni. So, kita ambil je. So, dia akan sama dengan punca untuk variance. So, punca variance ialah variance kita ambil 0.16. Okay, so tekan je kalkulator. Punca
0.16. So jawapan dia 0.4. Ini ialah sisihan piawai. Okey, kalau dia bagi gambar rajah macam sebelah ni, macam mana kita nak buat untuk latihan kendiri ni? Bila nampak gambar rajah dia, awak label dah siap-siap. Okey, yang tengah tu ialah min. So, so nyatakan min bagi X. So, min dia ialah 15. Okay, so ungkapkan rata blorek QR. Soal dia akan jadi P X tu kurang daripada 12. Nilai dia ke sini. So, dia akan jadi kurang. So, untuk Q, dia ke sana kan? So, dia akan jadi tanda dia P X tu. Sebab X, kenapa X? Ni, tengok paksi dia. Sebab paksi X. So, nilai X tu kita ambil untuk Q, kawasan dia melebihi daripada 18. So, dia nak cari kalau X tu melebihi 18. So, dia suruh cari kawasan Q tu berapa. Jika P X tu kurang daripada 18. Mana kawasan dia? 18 tu kan? Kurang ke sana. Maksudnya nilai dia ialah 0.7. Maksudnya kawasan ni, yang kawasan ni semua, yang kurang daripada tu, nilainya ialah, untuk keseluruhan ini, nilainya ialah 0.7635. So, dia suruh cari, yang mana dia suruh cari? Yang ni, kawasan ni. Maksudnya kawasan, nampak ni, dia suruh cari yang tu. Keseluruhan daripada sini sampai sini, nilai dia ialah 1. So, kita tahu yang bahagian kiri tu nilainya 0.7635. So dia nak bahagian yang kanan, color kuning tu. So, kita ambil. So, nilai untuk P X kalau lebih daripada 18, kawasan yang itu, yang belah kanan tu, yang kuning tu. So, kita ambil 1 untuk keseluruhan. So, kita tolak dengan yang tak nak. Kawasan warna merah tu tak nak. Kita buang lah. So, tolak dengan 0.7635. So, kita ambil 1 tolak dengan 0.7635. So, jawapan dia 0.2365. So, kawasan 2365 ni kat mana? Ni yang dekat kecil ni. Yang warna kuning ni. So, nilai dia 0.2365. So, bila kita tambahkan kedua-dua ni, dia akan dapat nilainya sama dengan 1. Keseluruhan graf. Okay, faham Okay, untuk satu lagi, kalau P tu dia nak, saya padam ni kalau di P tu, kalau dia nak yang nilai P tu, nilai P tu antara ni 15 hingga 18. Kawasan di dekat tengah-tengah ni. Ni kawasan yang dia nak. Tadi kita dah kira kan, yang sebelah sini kawasan dia 0.2365. Okay, so kita tengok jarak ni antara ni dengan ni. Berapa jarak dia? Jarak dia 3. So, sini ke sini pun jarak dia 3. Maksudnya dia simetri lah. Jarak dia sama. So, Q dengan R tu maksudnya dia punya kawasan dia sama nilai, sama besar. So, sebelah sini pun tak payahlah kira lagi. So, kita tahulah Q dengan R ni kawasan dia sama. So, sini pun 0.2365. Okay. So, boleh tahu tak kawasan yang berlorek merah tu? So, kita akan ambil nilai keseluruhan graf loceng ialah sama dengan 1. So, kita ambil 1 tolakkan dengan kiri kanan tu kita tak nak, kita buang. R dengan Q tu kita tak nak. Bila tak nak, kita tolak lah. So, tolakkan dengan 0.2365 untuk sebelah kanan. So, tolakkan lagi dengan belah kiri 0.2365. So, belah kanan, belah kiri ni kita buang. Tak mau, buang dia.
Untuk dapatkan yang merah tengah tu. So just tolak je. Okay. So 0.2365. So tolakkan lagi dengan kawasan kanan 0.2365. So dapat jawapan dia 0.527. So 0.257 ni mana dia punya nilai dia? Yang kat tengah ni. Yang warna merah tu ialah 0.527. Okay, yang ini ialah taburan normal. Okay, ini taburan normal. Okay, kalau dia kata taburan normal piawai, yang sebelah kanan ni taburan normal piawai. Okay, yang ini ialah taburan normal piawai. Okay, kenapa taburan normal piawai? Okay, untuk ni dipanggil kat sini skor Z. Ada nampak Z kat situ kan? Kita panggil dia skor Z. Awak tengok beza dia. Nampak kan beza dia? Okay, kalau untuk taburan normal yang biasa, okay, data yang diambil hanya berada belah sini lah kan? Dia ambil hanya yang kawasan nilainya positif. Okay, so untuk taburan normal piawai, dia bagikan. So, sebelah sini negatif. Nampak tak nombor dia semua negatif? Sebelah kanan nombor dia positif. Okay, dan min dia, mana min dia? Kalau untuk yang normal piawai tu, so min dia ialah bersamaan dengan nilainya kosong. Okay, so kita akan ambil yang ini. Kita akan guna yang itu. Automatik min dia kosong. Okay, yang sebelah tu apa? Satu tu ialah dia punya variance. Okay, so yang ini ialah variance. Okay, so yang satu ni ialah min. Ni formula ni kita akan guna. Okay, Z ialah sama dengan X tolakkan dengan min bahagi dengan bawah tu apa? Dia tak ada kuasa 2 kan? Okay, dia tak ada kuasa 2, itu ialah sisihan piawai. Jangan silap Okay, so nak tengok kan dia punya perbezaan perubahan graf dia. Okay, so tengok yang warna biru tu. Okay, min dia kosong. Okay, tengok dengan yang merah tu dengan yang hijau. Ada 3 yang sama tu. Min dia sama. Tapi yang berbeza bentuk dia. Okay, yang biru tu lebih runcing, lebih tajam kan? Okay, yang merah tu mendatar sikit. Hijau tu lagi mendatar. Okay, so awak tengok Kalau dia makin tinggi, makin runcing, makin kurus graf tu, maksudnya sisihan piawai dia kecil. Okay, yang merah tu sisihan piawai dia pertengahan lah. Yang hijau tu sisihan piawai dia besar. So, kalau dia suruh bandingkan antara 3-3 graf tu, yang mana yang awak akan pilih? So, kita akan pilih graf yang biru. Sebab saya dah beritahu tadi kan, kita tengok pada sisihan piawai yang kecil. Lagi kecil, lagi bagus. Dia graf dia sama. Nampak tak? Min dia sama. Min dia sama. Kosong. Okay, tapi yang berbeza kat situ, yang dia bagi tu ialah, ni variance ni. Jangan silap pula. Ni variance. So, untuk dapatkan sisihan piawai, semua tu kita puncakan. Punca 0.2. Okay, yang bawah tu sama juga. Sisihan piawai. So, kita puncakan nilai 1. Okay. Yang ketiga, kita cari dia punya punca bagi 5. Okay, kalau awak tekan kalkulator, okay, punca 0.2, nilai dia akan jadi makin kecil lah. So, dia akan dapat 0.447. Punca 1, nilainya 1. Okay, cari punca 5. Dapat nilai dia 2.236. Okay. So saya cakap tadi, tengok dia punya sisihan piawai. Okay, antara 3 ni mana yang paling kecil sisihan piawai dia? Okay, so sisihan piawai yang paling kecil, yang pertama, ni lah dia. Yang pertama. Okay, yang kedua, kalau yang kedua bagus, yang kedua bagus ni. Yang ni yang akhir sekali.
3. Itu kalau disuruh analisa graf. Macam mana kita nak bandingkan data. Okay. Kita tengok pada sisian piawai. So, untuk contoh 16, cari skor Z. So, formula untuk skor Z. Skor Z, kita label dia sebagai Z. Okay, sama dengan. So, X tolakkan dengan min bahagi dengan sisihan piawai. Min dia bagi 30. Okay, sisihan piawai dia bagi nilainya 8. So, Z untuk A ni So, Z sama dengan 42 tolak dengan min dia 30. Bahagi dengan, so sisian piawai ialah 8. So, masuk je 8. Tekan je kalkulator. So, 42 tolak dengan 30. Dapat 12. So, kita bahagi dengan 8. So, jawapan dia 1.5. So, itu ialah skor Z dia. Soalan B. Tinggi bangunan di Kampung Pekan bertaburan secara normal dengan min 23 dan variance. Nampak ni, dia bagi variance. So, cari tinggi bangunan jika skor piawai ialah 0. So, ini ialah Z dia bagi 0.213. Itu. So, tu min, yang itu variance. Min lah. So, variance ni kuasa 2. Itu. Min ialah 23. Variance ialah 25. Okay. So, Z dia bagi 0.213. So, awak cari sisian piawai. So, sisian piawai ialah punca kepada variance. So, punca 25 lah. Jawapan dia 5. Z dia bagi 0.213. Dia suruh cari tinggi bangunan. Okay. So, tinggi bangunan tu ialah nilai X lah. Masuk dalam formula. Formula Z ialah X tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawai. So, sama dengan nilai dia 0.213. Okay. So, X tak tahu kan? Tinggi bangunan kita tak tahu. Okay, min ialah 23 bahagi dengan sisihan piawai nilainya 5 sama dengan 0.213. So, X tolak 23 sama dengan, okay, yang bawah tu kan? Kita bawa naik, darabkan dengan sebelah tu, sebelah kanan. So, 5 akan darab dengan 0.213. Okay. X tolak 23. So, darabkan. Yang itu. So, 5 darab dengan 0.213. So, jawapan dia 1.065. Okay. So, X ialah 1.065. Okay. Negatif. Jadi tambah 23. So, X ialah 24.065. So, X ialah 24.065. Normal biasa. Yang ni taburan normal je. Okay. Yang telah dipiawaikan, ni normal piawai. Normal piawai. Terus orang boleh ingat lah. Bila piawai, dia akan guna Z. Tu nampak tak? Ini X. Okay. Yang itu Z. So, untuk tukarkan X kepada Z, so kita guna formula Z sama dengan X tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawai. So, X tu kena tukar jadi Z. Contoh 17. Okay, taburan ukuran panjang sejenis skru yang dihasilkan oleh kilang boleh dianggap sebagai normal. Okay, dengan min 10.6. So, min ialah 0.6. 10. Silap. Sorry. 10.6. Okay. Sisihan piawai. Yang ni dia bagi sisihan piawai. Dia tak bagi variance. So, awak boleh terus tulis je. So, sisihan piawai dia ialah 3.2. Okay. Kemudian,
Wakilkan kebarang kalian bahawa sebatang skru dipilih secara rawak dari kilang itu mempunyai panjang antara, ni antara kan? Antara apa? 8.5 hingga 13.2. So panjang antara kan? So kebarang kalian antara panjang. Bila dia kata panjang tu maksudnya tu nilai X lah. Okay. So panjang dia antara 8.4 okay, dengan 13.2. Okay. Yang ni mesti tukar. Dia nak bentuk keadaan Z. So X mesti tukar kepada Z. Okay. X tukar kepada Z. Okay. Ingat formula Z ialah X tolak min bahagi sisihan Y. Okay, so ganti je. So X kat sini ialah yang pertama tu X dia 8.4. So tolakkan dengan min 10.6 bahagi dengan sisihan Y 3.2. Untuk yang pertama. So P dia. Okay, untuk yang kedua. Okay, X tu kita tukar. Jadi Z lah. Okay, kemudian tukar yang bawah pula. 13 ni. So ambil 13.2 tolak dengan min 10.6 bahagi dengan sisian piawai 3.2. Okay. So P dia ialah okay. So tekan je lah kalkulator. Okay. 8.4 tolak dengan 10.6. Okay. Kemudian bahagi dengan 3.2. So dapat negatif 0.6875. Okay, so salin balik Z tu je. Okay, so kita kira yang sebelah tu pula. 13.2 tolakkan dengan 10.6. Okay, kemudian bahagi dengan 3.2. Okay, jawapan 0.8125. Okay, so itulah jawapan dia. Okay. Dia suruh cari kebarang kalian untuk skor Z antara negatif 0.6875 hingga 0.8125.